Kalau kita baca kitab yang berikutnya, Hujjatul Balighah, Syekh Waliullah. Dia menakalkan pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama. Nanti insya-Allah cikgu kita postkan dalam Facebook. Semua kitab-kitab ni dan berserta dengan muka surat kita postkan dalam Facebook supaya ustaz-ustaz, tok-tok guru, mana-mana pihak baca. Jangan mudah menuduh orang sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah. Baca, kaji. Selama pengalaman saya duk muzakarah dengan tok-tok guru ni, kitab-kitab ni pun mereka tak ada. Bila kita tanya kitab-kitab yang kita baca ni, mereka tak boleh nak jawab. Bukan satu penghinaan, memang realiti, tak ada kitab. Bacalah kitab yang kecil-kecil yang membahaskan tentang akidah. Sebab tu banyak maklumat yang tak tahu. Bila kita tak tahu, kita menentang sesuatu benda yang kita tak tahu. Saya mengharapkan seluruh yang mendengar, tolong viralkan, tolong hebohkan, maknanya maklumat yang kita bentang pada pagi ini, supaya orang dapat maklumat, supaya tidak ada mana-mana pihak nak menuduh orang lain terkeluar daripada Islam, sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dengan mereka mengatakan Allah Ta'ala atas aras. Sebab dalil cukup banyak ni. Saya pernah menyebut saya ada 3 gundi kitab. Bukan satu riak, takabur. Memang betul. Kitab-kitab yang mengatakan Allah Ta'ala atas aras ni cukup banyak. Cuma orang tak baca. Sebab tu dia berani menuduh orang sesat. Okey. Sambung balik. Tadi iklan sikit. Dia menakalkan pendapat Ibn Hajar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar. Lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadim minas sahabati, dan juga tidak dinakalkan, tak ada dalil daripada Nabi dan juga daripada para sahabat, min tariqis sahih tasrih, daripada jalan yang sahih yang terang, biwujubi ta'wili syai'in min dhalika, yakni minal mutasyabihat. Tak ada dalil. Saya tunjuk sekali lagi, tuan-tuan boleh baca Hujjatullahil Balighah. Dia menakalkan pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak dinakalkan daripada Nabi dan juga para sahabat daripada jalan yang sahih yang terang bahawa wajib takwil. Sebab itu saya sebutkan tadi, bukan wajib takwil, harus saja nak takwil kata tangan dengan kuasa, harus saja. Muka dengan muka dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, mata dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, harus saja. Sebab tu jangan duk kata wajib takwil. Bacalah kitab-kitab ni. Okey. Saya ulang lagi. Jadi Syekh Waliullah pula sebut lagi tentang orang duk kata dia mujassimah musyabbihah ni. Dia kata. Okey, sebelum tu dia sebut di sini. Kenapa bila sebut Sami'un Basirun, Allah Ta'ala mendengar, melihat, kenapa boleh terjemahkan sama' itu mendengar? Sepatutnya kita tak tahu, sama' tak boleh nak terjemah. Sebab mendengar mesti dengan telinga. Kenapa tang telinga pula dia boleh sebut dengar? Allah Ta'ala bersifat mendengar. Kalau melihat mesti dengan mata, berkata-kata mesti dengan mulut. Kenapa golongan yang kata orang sesat ini tang melihat dia boleh kata Allah Ta'ala melihat, mendengar Allah Ta'ala mendengar, berkata-kata Allah Ta'ala berkata-kata? Tidakkah memberi tasyabuh kepada orang awam? Nanti bila kata Allah Ta'ala mendengar, mungkin orang faham dengar dengan telinga, bercakap mesti dengan mulut, melihat dengan mata. Tentu dia boleh terjemuh pula. Dia kata mukhalafah. Kita pun kata mukhalafah. Sama ada mendengar, melihat, tangan, istiwa, wajh, semua mukhalafah. Semua mukhalafah. Jadi dia bahas sebut. Kenapa sebut boleh kata dengar, boleh kata lihat. Sedangkan kalau dengar, mesti dengan telinga. Kita kata dengar Allah Ta'ala tak sama dengan dengar makhluk. Kita pun kata sama. Tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan makhluk. Istiwa Allah Ta'ala Ta'ala tak sama dengan beradanya makhluk. Macam mana dia kata? Dia bahas panjang. Tuan-tuan kena baca kitab ni. Cari. Lalu dia kata apa lagi? Wastatala haula'i khaiduna ala ma'syaril ahli hadis. Telah membuat tuduhan yang berat. Mereka memperpanjangkan tuduhan mereka terhadap golongan ahli hadis. Wasamuhum mujassimatan wa musyabbihatan. Bila golongan ahli hadis kata Allah Ta'ala atas arah, Allah Ta'ala ada tangan, dengan mukhalafah tak sama dengan baharu, ni mujassimah. Mereka menjisimkan Allah, ini musyabbihah, mereka mentasbihkan Allah.
Tak usah heran tuan-tuan. Kalau di zaman sekarang ada pihak tuduh golongan ahli sunnah ini, golongan salafi, golongan yang berpegang kepada akidah salah ini mujassimah dengan juga musyabbihah, jangan pelik. Sebab dalam Hujjatul Balighah dah sebut dah orang akan tuduh. Sampai kiamat, sampai bila nak tuduh? Selagi mana mereka berpegang dengan akidah itu, tak kembali kepada akidah salaf, selagi itu banyak tuduhan, lontaran, fitnah yang dilontarkan. Jangan duk pelik, ada orang duk kata golongan salaf ini mujassimah. Dan yang seterusnya, salah dulu mereka terima. Sekarang ni bukan salaf, salah pi dia kata. Sekarang ni tak ada salaf dah. Dia kata, padahal lah kitab cukup banyak. Kan saya nak bawa 3 gundi tu. Saya tak boleh hurai Allah Ta'ala ta'arah ni. Mari semangat tuan-tuan. Sebab orang duk kata pegangan ini sesat. Tak payahlah saya bawa 3 gundi tu. Padan dengan 20 kitab yang saya kemukakan pada malam pada pagi ni. Malam pula dah. Duk tuduh mujassimah ni. Syekh Waliullah kata berlambak. Orang duk kata lama dah. Kepada golongan hadis ini. Golongan ahli hadis mengatakan Allah Ta'ala ta'arah ni. Kita nak baca lagi sekali apa dia Tuhfatul Ahwazi ketika mensyarahkan hadis mutasyafiat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala ni tentang masalah tangan ini, bagaimana dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menghuraikan makna amirruha bila kaifin. Sebab orang duk kata ambil ruha, lalu je ayat tu, jangan duk hurai, jangan duk terjemah. Salah faham lagu tu, salah. Kita tengok dalam Tuhfatul Ahwazi dia kata apa? Amir ruha bila kaifin, lalu ili ayat itu tanpa menyebut kafiat macam mana, bisiratil amri, dengan lafaz amar, minal imrari, ay ajridha ala zahiriha. Lalu ayat itu atas zahirnya, wala tu'ridu laha bita'wilin, dengan tidak membentangkan dengan suatu takwilan wal harifin, dan juga memalingkan ayat itu kepada maksud yang lain. Bal fawidul kaifa ila Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang kita kata tafwid bukan tafwid makna, tetapi tafwid kafiat. Bukan tafwid makna, tetapi tafwid kafiat. Sebab itu dia sebut ketika Mubarakpuri mensyarahkan tentang hadis yang saya sebutkan tadi, yang Allah Taala membiakkan harta sedekah ini dengan tangan, dia kata, Imam Tirmizi kata, waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadisi wa ma yushbihu hadza min ar-riwayati min as-sifat wan nuzul rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya qalu tasbutu riwayat fi hadhihi wa yu'manu biha, diimani ayat-ayat mutasyabihat itu ataupun hadis-hadis mutasyabihat, wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa, tidak diwahamkan dan tidak ditanya bagaimana. Kalau yang dikatakan tasybih itu seperti kita kata, dia menakarkan pendapat Ishaq ibnu Ibrahim, innama yakunu tashbihu. Dengar, kalau sebut tangan sahaja tak kata tasybih. Innama yakunu tashbihu idza qala yadun kayadin, tangan Allah Ta'ala seperti tangan makhluk. Au mislu yadin, ataupun seumpama tangan. Tu barulah kata tashbih. Kalau kata tangan saja tidak tashbih. Au sam'un kasam'in, dengar seperti dengar. Allah Ta'ala mendengar seperti pendengaran yang lain. Tu salah. Au mislu sam'in, ataupun seperti mendengar. Ataupun seumpama mendengar. Kalau kata tangan seperti tangan ataupun seumpama tangan, baru kata tashbih. Kalau kata Allah Ta'ala ada tangan saja, Allah Ta'ala ada mata, ada jari yang disebut dalam hadis kan, serah pada Allah Ta'ala lah. Serah di sudut kafiat, bukan di sudut makna. Kalau kita kata tangan Allah seperti tangan makhluk, tu baru tashbih. Mana ada orang salafi, orang wahabi hak gila kata macam tu. Bukan kata orang wahabi hak alim, hak gila. Hak gila pun tak kata macam tu. Tak ada pun wahabi. Cuma golongan yang berpegang kepada akidah salaf ni dituduh wahabi. Okey. Dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, yang dikarang oleh Abdul Rahman As-Sabuni. Dia wafat pada tahun 4409 Hijrah, sebelum Wahabi juga. Dia menakarkan pendapat
ulama-ulama hadis. Dia kata di sini, wa ya'taqidu ashabul hadisi wa yashhaduna anna Allah Ta'ala anna Allah Subhanahu fawqa sab'i samawati ala arshihi mustawin. Kama nataqa bihi kitabuh fi qawlihi azza wa jalla fi suratil A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia kata ini i'tiqad ulama-ulama hadis. Yang kata Allah Ta'ala Ta'ala itu i'tiqad ulama hadis. Baca kitab ni. Dan juga Fiqhul Akbar yang disyarah oleh Mullah Al-Qarin, dia sebut juga di dalam kitab ini, Imam Abu Hanifah menyebut di dalam kitab Al-Wasiyah bahawa dia mengatakan dia beriman dan juga kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Fiqhul Akbar. Dan kalau kita baca Mukhtasar Sawa'iq Mursalah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengemukakan 42 alasan yang mengatakan salah. Istawa itu dengan makna istawla, dia mengemukakan 42 alasan kata salah. Kalau kita baca Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, siapa yang kata, yang terjemah istawa itu dengan makna istawla, iaitu seorang akhtal, orang Nasrani. Ini juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia kata yang mentafsirkan istawa dengan istawla adalah golongan Mu'tazilah dan juga golongan Jahmiyah. Jadi itu yang pertama. Golongan ini ambil daripada perkataan akhtal. Bila Bishrun menguasai Iraq, datangnya akhtal seorang Nasrani ini, dia mengemukakan ucapan-ucapan tahniah. Apa ucapannya? Dia kata qad istawa Bishrun 'ala al-Iraq. Sesungguhnya telah istawalah Bishrun di atas negeri Iraq min ghairi safin, tanpa menggunakan pedang, wadamin mukhraq, dan juga berlaku pertumpahan darah. Istawa dengan makna istawla itu adalah akhtal seorang Nasrani. Bila dia kata macam tu, sebahagian orang golongan Asy'ariyah ambil perkataan dia istawa dengan makna istawla. Sebab itu Ibnu Katsir kata, Bidayah wa Nihayah, boleh baca, dia kata walaysa fihi dalilun fa inna hadha istidlalun batilun. Kalau nak ambil istawa dengan makna istawla, itu adalah istidlal yang batil min wujuhin katsirah, dengan sebab-sebab yang banyak. Wa qad kana al-akhtalu nasraniyan. Nak ambil kata istawa dengan makna istawla, banyak salah. Kalau saya sebut Ibnu Jauzi tadi, dia kata 42 alasan kata salah terjemah istawla itu. Tapi kalau orang nak pegang, terpulanglah. Tapi dia kata ulama-ulama kata salah. Cuma saya nak sebut, kalau nak pegang dengan istawa dengan makna istawla tu, banyak benda-benda yang keliru yang boleh menyebabkan salah faham. Salah faham daripada maksud yang sebenarnya. Kerana istawa dengan makna istawla tu diambil daripada mula-mula sekali perkataan akhtal, yang akhtal ini seorang Nasrani. Dan istawla menguasai summastawa ala al-arsh, kemudian dia menguasai, mentadbir, memerintah arasy. Maka sebelum ada arasy, Allah Ta'ala tak merintah. Kalau kita terjemahkan bahawa summastawa ala arsh, dia berkuasa, maka adakah kepada arasy sahaja Allah Ta'ala berkuasa? Kepada bumi Allah Ta'ala tak berkuasa ke? Kalau kata memerintah, maka sebelum dia merintah tu apa dia? Sebelum dia menguasai arasy, sebelum ada arasy, adakah Allah Ta'ala tak merintah? Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguasai? Sebab tu dia kata 42 alasan salah. Tengok baca Bidayah wa Nihayah, di mana ambil perkataan istawa ditafsirkan dengan istawla. Begitu juga disebut di dalam kitab Maqalat Islamiyin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau saya buka Al-Ibanah an Usulid Diyanah, orang kata kitab tu dah ditahrifkan, telah dipesongkan. Bukan dia yang tulis. Siapa tulis pun tak tahu.
Golongan yang mengatakan begitu, dia tidak ada bukti. Okey, saya tak baca kitab tu, saya tak bawa. Kitab tu ada, saya bawa Maqalat Islamiyin. Muka surat 226. Hazihi kisatu jumlati qawli ashabil hadisi wa ahli sunnah. Ini dia menyebut tentang perkataan pegangan ahli hadis dan juga ahli sunnah. Dia pun menyebut tentang bahawa dia pun menyebut tentang bagaimana pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga ulama hadis. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ala arsyihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas arasnya, sebagaimana yang kama qala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firman, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman beristawa di atas aras. Dan Allah Ta'ala juga ada tangan, dia kata, khalaqtu biyadaya. Dia menjadikan Nabi Adam dengan dua tangan. Lepas tu dia buat mari ayat lagi, bal mabsutatani, bal yadahu mabsutatani. Wa anna lahu wajhan, Allah Ta'ala juga ada wajah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Bukan al-ibana an usulid diyanah, tapi maqalat Islamiyin, yang dikarang oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Satu lagi, ada satu kitab lagi, 3 kitab yang menyebut benda yang sama, Ar-Risalah ila Ahli Sughri. Tu pun tuan-tuan boleh baca kitab tu. Dan yang terakhir saya nak sebut, dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, Imam Zabidi syarah kepada Ihya Ulumuddin, dia menyebut tentang menakalkan pendapat Ibnul Katsir, kepada pendapat Imam Ibnul Katsir. Imam Ibnul Katsir kata bahawa Abu Hasan al-Asy'ari dia ada 3 peringkat. 3 peringkat pegangan dia. Saya baca supaya tuan-tuan dapat mengetahui dengan jelas. Takut kok kata saya punya ulasan sendiri kan. Ibnu Katsir kata apa? Di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Qala Ibnu Katsir, "Dzakaru lisy-Syaikh Abi Hasan al-Asy'ari thalathata ahwalin." Jadi ulama sebut dia ada 3 keadaan, 3 peringkat. Awwaluha halul i'tizal allati raja'a anha la mahalata. Keadaan yang pertama dia adalah Mu'tazilah. Sebab dia belajar dengan Ali Al-Jubai tu, Pak Tiri dia tu lama puluh tahun. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun dia belajar. Lepas tu dia kembali dah. Dia keluar daripada Mu'tazilah. Itu keadaan yang pertama. Al-halu tsaniyu itsbatu sifatil aqliyah as-sab'ah wa hiya al-hayatu wal 'ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalam. Itu dia isbatkan sifat-sifat aqliyah yang 7 yang kita sebutkan tadi. Dan peringkat yang kedua ini, ta'wilul juz'iyyati kal wajhi wal yadain wal qadami wasaq wa nahwi dhalik. Dia mentakwilkan, ni peringkat yang kedua dia takwil. Sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala seperti muka, 2 tangan, kaki, betis dan sebagainya. Itu keadaan yang kedua lah. Dia masih mentakwilkan lagi sifat-sifat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Yang ketiga, wahalu thalithu isbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin. Dia mensabitkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa takyif. Takyif ni maknanya bagaimana wala tashbih. Tidak mentashbihkan. Jiryan ala manawil salafi. Ala manawil salafi. Dia berlalu di atas jalan salaf. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab apa dia? Tadi dia sebut di dalam kitab Maqalat Islamiyin dan juga Ar-Risalah ila Ahli Sughri. Jadi pengarang kitab ini dia menakalkan pendapat perkataan Ibnu Katsir. Ini golongan yang ketiga, maknanya peringkat yang ketiga, dia berjalan di atas pegangan salaf. Wa hiya tariqatuhu fil ibanah, yang dia pegang sebagaimana yang disebut di dalam kitabnya Ibanah, allati sannafaha akhiran, yang dia tulis kitab yang terakhir dia tulis sebelum dia wafat. Memang betul lah. Yang orang kata dia telah tahrif, dia telah lari, dia telah kitab tu telah diubah suai, bukan dia yang tulis. Tak, Ibnu Katsir kata betul. Dia kembali balik kepada akidah salah. Banyaklah saya buktikan tadi, Maqalat Islamiyah.